Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Ustazah Syaharina, Madam Rosdina dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Nur Soleha binti Ishak dan nombor kad matrik saya A19DW0575. Saya daripada Kelab Koko Iqra ingin membentangkan tajuk sejarah Iqra dan juga perbezaan Muqaddam, Kirati dan juga Iqra. Berikut adalah tajuk-tajuk yang kita akan pelajari sebentar lagi. Antaranya ialah pengenalan sejarah Iqra, perbezaan Muqaddam, Kirati dan Iqra, aplikasi website, aplikasi mudah alih dan juga kelebihan mempelajari bacaan Al-Quran. Tajuk pertama yang kita akan pelajari pada hari ini ialah pengenalan kepada Iqra. Maksud Iqra ialah bacalah. Ia merupakan perintah pertama Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam wahyunya. Buku Iqra ini diasaskan oleh Kiai Haji Sa'ad Humam yang merupakan pengarah kumpulan Tadarus Angkatan Muda, Masjid dan Musalla di Indonesia. Iqra biasanya dipelajari oleh kanak-kanak dan sering digunakan di sekolah, khususnya pembacaan Al-Quran, surau dan sekolah rumah untuk pendidikan agama. Iqra juga ditujukan sebagai pencapaian awal untuk dapat membaca Al-Quran. Sebelum popularnya buku Iqra, sebahagian besar pelajaran membaca Al-Quran dilakukan secara metod yang disebut metod tradisional atau metod Baghdadi yang masih digunakan sekarang walaupun tidak ramai seperti dahulu. Metod ini menggunakan buku teks yang disebut Qaidah Baghdadiyah ma'a Juz Amma. Ia menggunakan teknik mengeja setiap huruf dan harakat di dalam bahasa Indonesia sebelum melafazkan kata secara utuh. Misalnya seperti nun di atas na. Metod ini menghandalkan hubungan individu antara guru dan murid secara langsung. Seterusnya, tajuk yang kita akan pelajari ialah sejarah Iqra. Iqra yang berasal daripada Indonesia dan diasaskan oleh Ustaz Haji Sa'ad Humam. Kebolehan beliau dalam mengajar membaca Al-Quran dengan menggunakan pelbagai kaedah bermula sejak 1950-an lagi. Berdasarkan kaedah pembelajaran Al-Quran yang selama ini digunakan masih banyak kelemahan dan kurang berkesan, serta di atas permintaan ramai, maka beliau menyusun buku Iqra. Kaedah Iqra disusun secara lengkap, sempurna serta bersepadu dengan huruf yang seimbang. Kaedah Iqra ini terkandung dalam 6 jilid dan dapat membantu pelbagai peringkat umur dalam mempelajari Al-Quran. Jadi, ia sesuai untuk kanak-kanak, dewasa mahupun orang-orang tua. Ia dimulai dengan pembelajaran asas dengan rangkaian huruf-huruf hinggalah ke peringkat suatu ayat yang bermakna, seperti petikan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Perkara penting dalam kaedah Iqra ini ialah latih tubi sebutan huruf dan ayat agar kemahiran membaca Al-Quran dapat dikuasai dengan baik. Pelaksanaan kaedah Iqra di sekolah-sekolah menurut Muhammad Mukri pada tahun 1994. Peringkat pertama, pengajaran dan pembelajaran guru dalam tilawah Al-Quran tidak menggunakan kaedah tertentu. Kaedah yang digunakan hanya warisan generasi terdahulu atau kaedah Baghdadiyah. Di peringkat kedua, kaedah Baghdadiyah yang digunakan memakan masa kerana guru memperkenalkan huruf, baris, mengeja dan menyebutnya. Di peringkat ketiga, pelajar menghadapi masalah mengenal, mengeja dan menyebut huruf-huruf kerana tidak mempunyai kemahiran tersebut. Di peringkat keempat, kaedah Iqra merupakan satu daripada beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dan bukan sukatan pelajaran serta tidak merubah sukatan pelajaran. Di peringkat kelima, berdasarkan percubaan dijalankan didapati pelajar boleh menguasai dengan cepat.
dan berkesan dalam bacaan Al-Quran. Di peringkat akhir, pelajar yang mengikuti kaedah ini di Indonesia telah mampu menguasai pembacaan Al-Quran. Setelah saya menerangkan pengenalan kepada Iqra' dan juga sejarah Iqra', kini saya ingin membezakan Muqaddam, Qiraati dan juga Iqra'. Apakah perbezaan mereka? Muqaddam memberi maksud permulaan, manakala Qiraati bacaanku, dan Iqra' pula bacalah. Seperti yang saya sebut sebelum ini, Iqra' itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nama karya penulis untuk ketiga-tiga buku itu mempunyai karya penulis yang berbeza. Nama karya penulis untuk Muqaddam ialah Abu Mansur Hafzul Fikri Al-Baghdad, manakala Qiraati ialah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Untuk karya penulis Iqra' ialah Kiai Haji Sa'ad Hummam. Tahun keluaran untuk ketiga-tiga buku itu mempunyai tahun keluaran yang berbeza. Tahun keluaran untuk Muqaddam ialah tahun 376 Hijrah, manakala Qiraati pada tahun 1963. Iqra' pula pada tahun 1988 menjadi silibus rasmi di Malaysia pada tahun 1995. Jumlah jilid untuk ketiga-tiga buku itu juga turut berbeza. Untuk Muqaddam tiada jilid. Untuk Qiraati terdapat 10 jilid buku Qiratini dan sekarang hanya 5 jilid selepas diperkemaskinikan. Untuk Iqra' pula mempunyai 6 jilid dan disatukan dalam satu naskah. Perbezaan antara perkembangan isi kandungan dan juga pelajaran. Untuk Muqaddam, pelajaran ilmu tajwid tidak diberi penekanan tetapi menekankan teknik mengeja dan membunyikan ejaan. Untuk Qiraati pula, Qiraati ini lebih mudah dipelajari berbanding Muqaddam. Pelajar dapat mengenal huruf hijaiyah dengan mudah sekali. Untuk Iqra' pula, penyusunannya lebih kurang seperti Qiraati. Yang membezakan Qiraati dan Iqra' hanyalah Iqra' menggunakan had ras Uthmani serta menekankan aspek tajwid. Kesimpulannya, Iqra' adalah buku yang sesuai untuk belajar sebutan Al-Quran. Kaedah Iqra' disusun secara lengkap, sempurna serta bersepadu dengan huruf yang seimbang. Ia dimulai dengan pembelajaran asas dengan rangkaian huruf-huruf hinggalah ke peringkat suatu ayat yang bermakna. Kaedah Iqra' juga latih tubi sebutan huruf dan ayat agar kemahiran membaca Al-Quran dapat diperkuasai. Di zaman teknologi yang semakin membangun ini, kita boleh mempelajari perkara yang kita ingin belajar melalui laman sesawang. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Anda kini boleh mempelajari bacaan Al-Quran di laman sesawang. Terdapat banyak ilmiah berkenaan perkenalan huruf jawi, hukum tajwid dan lain-lain. Tidak dilupakan, aplikasi mudah alih kini, kita dapat mempelajari bacaan Al-Quran dengan memuat turun aplikasi buku Iqra' dan Al-Quran, seperti aplikasi terkenal iaitu Muslim Pro. Begitu mudah sekali zaman sekarang ini kita untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Semuanya di hujung jari anda. Berikut adalah panduan rujukan dari laman sesawang. Sedikit peringatan kelebihan mempelajari bacaan Al-Quran daripada Ustaz Zamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis riwayat Muslim sahih. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam konteks hadis yang kita bicarakan tadi, menunjukkan kepada kita bahawa Allah dan Rasul sangat menyukai dan meletakkan status terbaik di kalangan kamu. Bagi siapa? Bagi dua golongan ini. Pertama, golongan yang mempelajari Al-Quran itu sendiri dengan selok-beloknya daripada A sampai Z, daripada alif sampai ya, dan kemudiannya mengajarkannya pula kepada orang lain di sana. Dia berhak mendapat sebaik-baik kamu dan sebaik-baik di kalangan kamu. Dua ciri tadi. Bahkan kita tahu, wahai penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahawanya khairul kalami kalam Allah, sebaik-baik kalam perkataan adalah kalam Allah, yakni Al-Quran. Mana ada yang lebih baik daripada kalam Allah dan Al-Quran? Oleh sebab itu,
orang yang mempelajari dan mengajarkan kalamullah, yakni Al-Quran, layaklah mendapat gelaran ataupun status sebaik-baik di kalangan kamu ataupun sebaik-baik kamu. Akhir kata, bacalah Al-Quran kerana ia dapat melembutkan hati yang keras dan membersihkan hati yang kotor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.